Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurani Munirah Binti Ahmad dan saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Integriti Akademik, Kefahaman dan Pengaplikasian dalam kalangan mahasiswa. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Integriti secara umumnya boleh didefinisikan sebagai peribadi mulia yang terdapat pada seseorang individu, meliputi nilai-nilai positif seperti amanah, jujur, ikhlas, sabar, berlapang dada, telus dan bertanggungjawab. Oleh itu, seseorang yang dikatakan mempunyai berintegriti mestilah berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni. Kehakisan nilai integriti ini berlaku dalam kalangan mahasiswa yang dicerminkan melalui budaya yang tidak sepatutnya dilakukan, wujud dalam persekitaran universiti. Integriti dan mahasiswa dilihat seiring sejalan dengan sikap etika dalam menuntut ilmu. Namun, fenomena peningkatan jumlah mahasiswa yang tidak berintegriti berlaku kerana adanya dorongan untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Mahasiswa ini dilihat tidak mempunyai budi pekerti kerana akan mengakibatkan pelajar lain turut terdorong untuk melakukan perkara yang sama. Oleh itu, integriti dalam kalangan mahasiswa sangatlah penting bagi mengurangkan gejala yang tidak berintegriti berlaku di dalam universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Arjan alias Amran. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang jenis pelanggaran integriti akademik dalam kalangan mahasiswa, yaitu plagiarism. Plagiarism boleh ditakrifkan sebagai perbuatan yang mengarah kepada menciplak dan melanggar hak moral seseorang pengarang, lalu menggunakannya sebagai karya sendiri. Isu plagiarism merupakan satu isu moral yang telah lama berlaku dalam pelbagai lapangan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Kegiatan plagiarism terus berleluasa pada masa kini selaras dengan perkembangan teknologi seperti kemajuan internet dan media sosial. Terdapat 3 bentuk plagiarism yang biasa diamalkan dalam kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, peniruan secara langsung sebarang bahan yang diambil, yang kedua, pengubahsuaian perkataan orang lain, dan yang ketiga, menggunakan idea-idea orang lain secara langsung. Kesemua perkara tersebut adalah dilakukan tanpa memberi sebarang pengiktirafan kepada sumber asal tersebut. Oleh itu, usaha untuk mencegah plagiarism dalam kalangan mahasiswa haruslah dilakukan oleh pelbagai pihak agar kemakmuran dunia penulisan akademik dapat disuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abzan Sari bin Ghafar. Saya akan membentangkan jenis pelanggaran integriti dalam kalangan mahasiswa, yaitu perbuatan meniru. Perbuatan meniru sering melekat dalam kalangan mahasiswa universiti pada zaman ini. Perbuatan ini melibatkan akademik, seperti membeli tugasan, menciplak, dan mencetak hasil karya orang lain. Kebanyakan hasil perbuatan meniru yang didapati adalah yang menjurus kepada kerja khusus atau tugasan. Terdapat sebahagian pelajar sanggup melakukan perbuatan ini semata-mata untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Perbuatan meniru ini adalah berpunca daripada golongan pelajar ataupun mahasiswa yang terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Dengan wujudnya persaingan antara pelajar menjadi salah satu punca pelajar melakukan perbuatan meniru. Oleh sebab itu, perbuatan meniru ini sangat dilarang kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa kerana perbuatan ini akan memberi impak yang negatif kepada golongan pelajar di masa akan datang. Selamat sejahtera Dr. Saiful, nama saya ialah Scott Bradley. Saya akan membincangkan tentang faktor-faktor pelanggaran integriti dalam kalangan mahasiswa, yaitu sikap mahasiswa. Pertama sekali, kurangnya kesedaran etika. Sesetengah pelajar mempunyai kesedaran yang terhad tentang etika, termasuklah nilai kejujuran, keadilan, dan integriti akademik. Ini menyebabkan keruntuhan akan sifat kejujuran yang boleh menyebabkan mereka untuk terlibat dalam amalan tidak jujur seperti memplagiat tugasan. Seterusnya, persaingan yang sengit dan tekanan untuk cemerlang. Segelintir pelajar mengutamakan pencapaian grade tinggi daripada mengekalkan kelakuan beretika. Keinginan untuk memenuhi jangkaan kejayaan akademik dan menjamin masa depan yang cerah boleh mendorong pelajar untuk melakukan amalan tidak jujur seperti menipu dalam peperiksaan. Kesedaran yang kurang dalam melakukan pertimbangan tentang kesan-kesan buruk pelanggaran integriti.
Mahasiswa beranggapan bahwa tindakan yang boleh dikenakan adalah tidak berat dan masih diberikan peluang sekiranya tertangkap, menjadikan mahasiswa yakin bahwa pelanggaran integriti adalah satu kesalahan yang tidak serius. Akhir sekali, norma dan sikap. Dalam budaya kolektivisme yang memberi penekanan yang kuat terhadap keharmonian kumpulan, sesetengah pelajar lebih mengutamakan untuk mengekalkan perhubungan yang baik antara satu sama lain berbanding mematuhi tingkah laku yang beretika. Sebagai contohnya, kumpulan rakan-rakan rapat yang berkongsi jawaban semasa peperiksaan. Sekian, terima kasih, itu sahaja daripada saya. Hai, nama saya Ummu Zafira binti Kadri dan saya akan membentangkan bagaimana keluarga menjadi salah satu faktor pelanggar integriti dalam kalangan mahasiswa. Keluarga merupakan pengaruh terbesar dalam institusi pendidikan. Majoriti mahasiswa menjadikan keluarga sebagai puncak kejayaan seseorang individu atau faktor mereka melanjutkan pelajaran. Bagaimana keluarga menjadi faktor berlakunya pelanggaran integriti dalam kalangan mahasiswa ialah lingkungan keluarga yang berpecah belah. Lingkungan keluarga yang berpecah belah memberi kesan negatif kepada perkembangan kognitif individu. Oleh itu, sokongan keluarga dari aspek emosi penting dalam membantu individu mengatasi tekanan dan halangan hidup tanpa melanggar integriti mahasiswa. Keluarga dapat memberikan dorongan dan bimbingan moral bagi membantu mahasiswa membuat keputusan tanpa melanggar integriti akademik mereka. Seterusnya, keluarga yang bermasalah turut menjadi punca wujud masalah sosial dalam kalangan mahasiswa. Keadaan ini menyebabkan perkembangan mental mereka tidak sihat dan sukar membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan mereka. Oleh itu, golongan keluarga yang bermasalah lebih cenderung terlibat dalam pelanggaran integriti mahasiswa. Seterusnya, nilai-nilai yang diamalkan dalam sebuah keluarga turut memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi integriti seseorang mahasiswa. Sebagai contoh, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini dapat membantu seseorang individu untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip integriti akademik. Sekiranya sebuah keluarga tidak mengamalkan nilai-nilai ini, mahasiswa yang tergolong daripada keluarga tersebut lebih cenderung melakukan pelanggaran integriti akademik. Sebagai contoh, menipu, meniru, dan sebagainya. Oleh itu, nilai-nilai ini amat penting dalam membantu mahasiswa membentuk integriti. Seterusnya, tekanan orang tua turut menjadi faktor berlakunya pelanggaran integriti akademik dalam kalangan mahasiswa. Tekanan daripada ibu bapa apabila ibu bapa memberi jangkaan yang tinggi terhadap kecemerlangan anak dalam bidang akademik menyebabkan wujudnya rasa penuh mencapai kecemerlangan sehingga terpaksa menggunakan jalan yang salah bagi memenuhi kehendak ibu bapa mereka. Seterusnya, bagaimana keluarga menjadi salah satu faktor pelanggaran integriti akademik dalam kalangan mahasiswa ialah persekitaran keluarga yang mementingkan pendidikan. Lingkungan keluarga yang mempunyai prestasi akademik yang cemerlang menyebabkan wujudnya tekanan kepada seseorang individu untuk turut mencapai kejayaan yang sama. Ramai mahasiswa yang sanggup melakukan penipuan dalam akademik bagi memperoleh keputusan yang cemerlang. Akhir sekali, ibu bapa merupakan role model kepada anak, turut menjadikan keluarga sebagai faktor berlakunya pelanggaran integriti akademik dalam kalangan mahasiswa. Ibu bapa sebagai role model kepada mahasiswa mampu membentuk integriti seseorang mahasiswa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti seseorang individu. Nilai moral yang lemah dalam keluarga dapat menyebabkan mahasiswa itu anak kurang peka terhadap pentingnya integriti dalam akademik. Oleh itu, ibu bapa sebagai role model turut menjadi faktor berlakunya pelanggaran integriti dalam akademik. Sekiranya seseorang ibu bapa menunjukkan role model yang buruk, maka anak lebih cenderung melakukan pelanggaran integriti. Oleh itu, jelaslah bahawa keluarga turut menjadi faktor berlakunya pelanggaran integriti dalam kalangan mahasiswa. Faktor yang seterusnya ialah penggunaan teknologi. Perubahan sosial dan proses pembangunan yang semakin berkembang pesat dari masa ke masa menyebabkan kebergantungan terhadap penggunaan teknologi semakin tinggi. Persekitaran sosial di dalam dunia pembelajaran juga turut berubah. Pelajar kini lebih mudah mendapatkan akses kepada maklumat berkaitan pelajaran mereka melalui media maya. Salah satu daripada aspek utama yang perlu diberi perhatian ialah plagiarisme. Kemudahan pencapaian melalui atas talian seperti laman web, blog, jurnal, dan tesis menyebabkan banyak mahasiswa yang terlibat melakukan plagiat dalam penulisan tugasan mereka. Tambahan pula, terdapat laman web dan perkhidmatan dalam talian yang memberi tawaran untuk menulis tugasan akademik secara berbayar. Mahasiswa yang berkemampuan dan tidak menghiraukan nilai integriti sanggup untuk membeli tugasan secara dalam talian. Di samping itu, teknologi AI yang diperkenalkan pada masa ini telah menjadi perbolan hangat dalam dunia pendidikan juga menjadi faktor pelanggaran integriti.
Aplikasi ini banyak digunakan pakai oleh mahasiswa kini dalam menyelesaikan tugasan dan terdapat juga pelajar yang menggunakan aplikasi ini sewaktu peperiksaan. Hal ini demikian menjelaskan bahwa kemudahan teknologi yang semakin berkembang pesat dan maju mendorong lebih banyak mahasiswa untuk mengambil jalan mudah dan berlakulah pelanggaran integriti akademik. Salam sejahtera, nama saya Hugo Anagreg. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa istilah integriti ini penuh dengan kaya makna. Bukan itu sahaja, nilai integriti ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang positif. Dalam kajian yang telah dikendalikan, antara jenis pelanggaran akademik dalam kalangan mahasiswa antaranya ialah plagiarisme dan sifat meniru. Dengan mengenal pasti jenisnya, kita dapat mengkaji faktor-faktor berlakunya isu ini dalam kalangan mahasiswa serta mengemukakan langkah-langkah yang efisien untuk mengatasi dan juga menghindari berlakunya lagi perkara ataupun perbuatan negatif tersebut.